Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan sambung unit 2.5 di dalam bab 2 iaitu bab respirasi. Unit 2.5 adalah berkaitan tentang pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Ketiga-tiga bahagian ini akan membekalkan luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas. Okey, seterusnya tentang mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Respirasi dalam tumbuhan berlaku sepanjang masa melibatkan proses pengambilan oksigen dan juga proses penyingkiran karbon dioksida. Selain respirasi, tumbuhan juga melakukan proses fotosintesis pada waktu siang yang melibatkan pengambilan karbon dioksida dan penyingkiran oksigen. Tumbuhan melakukan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Apabila sehelai daun segar dimasukkan ke dalam air yang mendidih, gelembung udara terbebas dari bawah daun. Hal ini menunjukkan gelembung udara itu adalah gas karbon dioksida, iaitu hasil sampingan bagi proses respirasi yang dibebaskan melalui liang stoma yang terdapat pada bahagian bawah daun. Peresapan karbon dioksida. Semasa respirasi, tumbuhan menggunakan gas oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Selain menghasilkan tenaga, proses respirasi juga akan menghasilkan gas karbon dioksida. Hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida di dalam daun menjadi tinggi berbanding udara atmosfera. Oleh itu, karbon dioksida akan meresap keluar ke atmosfera melalui liang stoma. Okey, kalau kamu boleh lihat gambar di dalam slide. Gambar tersebut menunjukkan yang pertama, apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida di dalam sel menjadi rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel. Perbezaan kepekatan karbon dioksida ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang udara antara sel ke dalam sel. Yang kedua, hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida dalam udara di luar stoma. Perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan gas karbon dioksida dari atmosfera ke dalam ruang udara antara sel melalui liang stoma yang terbuka. Seterusnya tentang liang stoma dan sel pengawal. Stoma ialah liang seni yang terdapat di permukaan bawah daun. Saiz stoma dikawal oleh sepasang sel pengawal di kiri dan kanan. Apabila terdapat cahaya,
sel pengawal berfotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Kepekatan glukosa di dalam sel pengawal akan meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal menjadi segah dan membengkok, maka stoma akan terbuka. Pada waktu malam atau cuaca panas, air meresap keluar dari sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal akan menjadi flasid dan lurus, maka stoma akan tertutup. Berikut merupakan gambar liang stoma yang terbuka dan liang stoma yang tertutup pada waktu malam dan cuaca yang panas. Penutupan liang stoma ini ada kaitan dengan sel pengawal. Seterusnya kita akan bincangkan tentang aktiviti manusia yang akan memberi kesan buruk kepada tumbuhan. Antara aktiviti manusia yang akan memberi kesan buruk kepada tumbuhan adalah yang pertama, gas berasid dalam udara. Sesetengah kilang membebaskan gas berasid seperti sulfur dioksida yang boleh menyebabkan hujan asid. Fenomena ini akan menurunkan pH tanah dan membunuh bakteria pengurai di dalam tanah. Hal ini akan mengurangkan kandungan mineral dan menjadikan tanah tidak subur untuk pertumbuhan pokok akan terganggu. Seterusnya adalah jerebu, habuk dan debu. Kenderaan dan kilang-kilang akan membebaskan asap, jelaga dan debu. Selain menyebabkan jerebu, bahan-bahan ini akan terampai di udara dan akhirnya terendap di permukaan daun dan menghalang pertukaran gas dengan persekitaran.